Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Ya, berlatar belakangkan almari saya yang cantik ni. Okay, sebab saya malas nak set up. Dan saya juga pakai tekung, okay, sebab saya rasa kalau saya pakai tekung mungkin bahasa saya agak dijaga sedikit. Jadi takut-takutlah, jadi macam method untuk hide atau kurangkan daripada bercakap benda-benda yang tidak perlu. So hari ni saya nak komen sedikit berkenaan dengan isu semasa, okay, sebab ada rakan yang cakap kalau pasal isu semasa, pasal gosip, maybe you tak ada berminat nak komen ataupun ulas. Takkanlah benda yang berkaitan dengan kerjaya you, berkaitan dengan bidang you sendiri, you tak nak ulas. Jadi saya ambil kesempatan sedikitlah untuk mengulas menggunakan pandangan peribadi saya, dan benda ini adalah pandangan peribadi saya semata-mata, tidak ada kaitan dengan orang lain. Jadi kalau yang baik itu anda ambil, yang buruk tu buanglah ke tepi. Okay, baik itu datang daripada Allah, buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. So, bila saya diberi ditunjukkan video berkenaan dengan komen yang dibuat oleh Prof Muhaya, nanti saya akan bagi link dekat bawah video tersebut. Video itu saya tak dapat mana yang video penuh lah, saya dapat yang dipotong tu, maksudnya benda yang viral tu lah dalam social media kita kan. Dan kemudian melalui video tersebut kita dapat dengar pelbagai reaksi daripada orang awam, daripada Dr. Amalina, dan ada beberapa orang lain yang memberi komen berkenaan dengan isu ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya dekat sini bukan untuk setuju dan tidak setuju, tapi saya nak jelaskan pandangan peribadi saya lah. Jadi anda kena view daripada awal sampai akhir supaya tidak timbul salah faham. Okey, kalau saya nak mengulas tentang sesuatu isu tersebut, terutama tentang video yang singkat ini daripada Prof Muhaya, saya kena tengok dulu video tersebut daripada pelbagai sisi. Okey, maksudnya daripada pelbagai kanta. Okey, saya tak boleh tengok daripada satu perspektif saja, saya kena tengok juga daripada perspektif yang lain. Sebab itu memang praktis saya dalam kerjaya saya. Okey, bila saya bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan sains tingkah laku, saya kena tengok bagaimana seseorang itu bertingkah laku, bagaimana seseorang itu beremosi, dan dipamerkan melalui bagaimana orang itu bercakap. Dan melalui video tersebut saya letakkan diri saya dalam tiga posisi yang berlainan. Yang pertama, saya letakkan diri saya di kacamata orang awam yang mungkin first time tengok video tersebut, tak ambil secara direct, maksudnya ambil secara terus daripada apa yang diperkatakan oleh Prof Muhaya. Daripada sisi yang lain, saya letakkan diri saya dalam sisi individu ataupun wanita yang memandang, bukan hanya wanita wanita dengan lelaki yang memandang lelaki dan perempuan ni kena setaraf. Okay, maksudnya mereka punya persepsi itu, mereka menyatakan bahawa lelaki dan perempuan dia mesti setaraf. Dan satu sisi yang lain, ada tiga kan, satu sisi yang lain saya letakkan diri saya sebagai individu yang melihat lelaki ini sebagai ketua, pemimpin, dan apa-apa sekalipun kita kena dahulukan pasangan atau lelaki lah, suami, pasangan, tunang kita ke apa ke, kita kena dahulukan mereka kerana mereka lelaki, sebab lelaki adalah imam dan pemimpin. Apabila tengok daripada tiga sisi ini, which is saya faham kenapa ada ramai, bukan sedikit ramai orang yang tidak berpuas hati dengan apa yang diperkatakan oleh Prof Muhaya. Cuba kalau kita letakkan diri kita dalam dua posisi jenis manusia, persepsi manusia ini tadi, persepsi insan ini tadi. Yang pertama adalah daripada persepsi orang awam yang hanya tengok video tersebut dan ambil secara terus.
Dan satu lagi adalah mereka yang melihat equality, maksudnya keseimbangan di antara lelaki dan perempuan. Dia kena setaraf. Lelaki dan perempuan, dia tak boleh lelaki lebih, perempuan kurang. Perempuan kurang ataupun perempuan lebih, lelaki kurang. Tidak. Okay, dia kena ada macam dia tak boleh compete bersaing antara satu sama lain. So kalau kita letak kita dalam situasi mereka ini, tentu mereka akan triggered, okay, atau bitter dengan apa yang diperkatakan oleh pemuhaya. Namun yang demikian, okay, apabila kita meletakkan diri kita dalam posisi yang berbeza, okay, kita tengok satu isu itulah, kita pandang daripada dua sisi yang berbeza. Okey, saya bagi satu metafora di mana contoh nombor 9 dengan nombor 6. Seorang memandang daripada sisi sebelah sini, dia tengok nombor itu adalah nombor 9. Tapi bila seseorang itu memandang daripada sisi sini, dia mungkin nampak nombor itu adalah sebagai nombor 6. Kalau saya tanya anda yang berada dekat tengah-tengah, anda tak tahu itu nombor 9 atau nombor 6 kerana mereka ini melihat daripada perspektif yang berbeza. Seorang yang menganggap bahawa perempuan dengan lelaki equal, mungkin mereka mengatakan bahawa apa yang Dr. Mahaya katakan itu tidak betul, tidak benar, dan mereka tidak bersetuju. Tapi kalau anda letakkan mereka ini daripada posisi orang yang melihat lelaki sebagai pemimpin, ketua, dan sentiasa perlu diangkat sebagai orang yang utama, lelaki atau suami ini tadi, mereka akan mengatakan bahawa apa yang Pemuhaya katakan itu betul dan apa yang Dr. Amalina katakan itu terlalu liberals. Okay, terlalu feminis, terlalu berpegang kepada hak perempuan, hak asasi. Jadi pada saya antara 6 dengan 9 dengan 6 adalah benda yang betul, bergantung kepada perspektif kita. Cuma saya boleh bagi tahu pada anda dekat dalam video ini, kalau saya ditanyakan apa pandangan saya berkenaan dengan perempuan kena bodoh-bodoh sikit daripada perkataan yang dikeluarkan oleh Pemuhaya, which is saya faham apa yang cuba dia sampaikan. Tapi daripada sisi orang yang mungkin tidak faham tentang situasi ataupun kata kiasan, metafora, mungkin dia akan anggap bodoh-bodoh sikit itu macam merendah-rendahkan perempuan. Macam balik pada yang saya cakap tadi, kita tengok daripada perspektif apa orang itu melihat video tersebut, pendapat tersebut, pandangan tersebut. Even though saya punya pandangan itu mungkin boleh disalah faham oleh semua pihak. Okey, apa pandangan peribadi saya tentang wanita kena bodoh-bodoh sikit. Tadi saya betulkan sedikit, mungkin statement yang dikeluarkan oleh Pemuhaya ini bukan bermaksud wanita itu kena bodoh di hadapan lelaki untuk menarik perhatian mereka. Kerana satu sebab, okay? Kita individu dalam dunia ini walaupun kembar seiras, okay, sekalipun tetap akan ada bezanya sebab manusia itu unik. Manusia itu unik. Walaupun dalam bentuk personality kita ada big five kan, maksudnya ada personality yang berbeza. Kelompok-kelompok yang besar antara 5 ini tadi, mungkin kita tersenarai di antara 5 payung ini tadi. Okey, namun kita kena faham bahawa setiap seseorang itu dibesarkan dalam keadaan yang berbeza. Dia dibesarkan dalam suasana yang berbeza, dilahirkan dalam genetik yang berbeza. Macam saya cakap tadi, walaupun kembar seiras sekalipun yang berkongsi rahim, berkongsi uri sekalipun, tetap mempunyai perbezaan karakter dalam diri mereka. Jadi untuk mengeneralisasikan lelaki semua berkeinginan yang sama, yang mana semua lelaki dia nak perempuan yang lemah lembut, okay, dia nak perempuan yang dia guna perkataan bodoh-bodoh sikit tu, mungkin dia cakap look innocent lah, okay, nampak macam tak tahu tentang satu perkara tersebut untuk menarik perhatian lelaki. Dan ada juga lelaki yang memandang wanita yang mempunyai karakter seperti ini sebagai menarik. Akan tetapi
uniknya manusia ini tadi, dia boleh punya perspektif yang berbeza dalam keadaan yang berbeza walaupun jantina yang sama. Maksudnya lelaki, tak semua lelaki dia suka perempuan yang terlalu lemah lembut, tidak tahu berdikari, dan semua dia nak minta tolong daripada suami dia atau pasangan dia. Ada lelaki yang takkan tertarik dengan wanita seperti ini. Jadi untuk generalisasikan seorang lelaki itu dalam kelompok yang sama adalah kurang tepat. Okay? Bukan maksudnya salah, tetapi kurang tepat. Sebab lelaki dia punya preference berbeza, kehendak berbeza, dan cara mereka melihat individu itu juga berbeza. So, kalau kita nak pandang daripada segi hormat, okay, kepada pasangan, apa yang Prof. Mahaya katakan itu betul, tepat. Okay? Sebab kenapa saya katakan seperti itu? Secara generalisasinya, saya guna perkataan ni balik, secara keseluruhannya, seorang lelaki itu suka, bukan boleh. Ada beza suka dengan boleh. Dia suka memimpin, dia suka mengajar, dia suka mengetuai seseorang. Okay? Secara general dia, seorang lelaki dia suka. Cuma tak semua lelaki dia ada kualiti memimpin, mendidik, mengajar dan mengetuai. Okay? Ada lelaki yang tidak mempunyai karakter seperti ini. Sebab itu pasangan lelaki dengan perempuan, dia akan mudah tertarik dengan seseorang yang mempunyai mempunyai karakter yang berbeza antara mereka. Kalau si suami jenis banyak bercakap, isteri dia akan diam. Kalau isteri banyak bercakap, suami dia akan jenis pendiam. Kalau si isteri jenis mudah marah, mudah emosi, sensitif, yang si suami dia pula kurang sensitif, kurang mudah terasa hati. Jadi dia kena ada balance dekat situ. Begitulah bagaimana Allah mempertemukan setiap seorang di antara kita untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi saya nak kata saya 100% bersetuju dengan apa yang Prof. Mahaya kata, tidak juga. Dan kalau saya kata 100% saya bersetuju dengan Dr. Malina, tidak juga. For me is equality ataupun keseimbangan di antara lelaki dengan perempuan itu tadi adalah benda yang perlu kita utamakan. Okay? Maksudnya saya berpegang kepada pasangan ini kena ada untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Dan ia tak ada kaitan dengan jodoh. Dia tak ada kaitan dengan jodoh. Sebab jodoh ini adalah rahsia Allah. Allah yang mengetahui jodoh kita. Tapi untuk usaha ke arah jodoh itu mungkin betul. Tapi kalau nak kaitkan dia jodoh dengan satu lagi adalah sifat wanita yang terlalu pandai, terlalu berdikari, itu macam tidak link. Yang itu saya kurang bersetuju. Tapi tak jadi masalah pada rakan-rakan yang dekat luar sana yang mungkin merasakan apa yang saya ulas dekat sini tidak tepat. Okay? Saya tak ada masalah tentang benda itu. Ini cuma pandangan peribadi saya semata-mata. Okay, I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.